Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang sedang menonton video cikgu sekarang. Selamat pagi, waktu sekarang pagi. So, selamat pagi kepada kamu sekiranya kamu menonton ini kepada waktu pagilah. Harap kamu telah breakfast dan dapat tidur nyenyak pada waktu malam tadi. Okey, jadi kita akan sambung berkenaan dengan satelit. Hari itu kita telah membuat latihan dalam buku kerja dan cikgu telah berikan penerangan yang panjang lebar di dalam video cikgu pada hari Isnin yang lepas. Jadi pada hari ini kita akan buat pembetulan sahaja. Okey. Jadi latihan mesti ada pembetulan, baru ada kesinambungan. Okey. Jadi kita ulang kaji sikit tentang satelit dengan menggunakan pembetulan ini nanti. Namun sebelum itu macam biasa cikgu nak terangkan OP kita. Okey. Pada hari ini kita akan tengok OP inilah. Alright. Ni menerangkan jenis-jenis orbit satelit. Okey, kamu kena tahu seperti yang kita telah pelajari pada sebelum ini, apa jenis orbit satelit, ada berapa semuanya. Dalam buku kerja ada ditanyakan. Okey. Menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee. Cikgu tak rasa latihan kita ada ni. Okey, latihan kita adalah berkaitan dengan sekejap ni. Yep. Okey. Oh, ada. Ya. Bentuk orbit kedudukan dan hal laju satelit. Jadi ini akan adalah di dalam OP kita ni. Alright. Menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee dan perigee, satu satelit dalam orbit elips. Kemudian membuat perkaitan hubungan antara ketinggian orbit dengan hal laju satelit. Kemudian menerangkan bagaimana satelit dilancarkan. Ini belum. Okey, ini belum. Ini dalam next session kita. Okay, jadi menerangkan fungsi sesian angkasa pun next session. Okay, menguraikan kesan perkembangan pesawat dalam teknologi angkasa lepas pun adalah next session. Kamu boleh baca sendiri. Sekiranya kamu tak sabar, boleh baca sendiri. Okay. Jadi pada hari ini kita fokus dengan OP itu sahaja. Okay, kita tengok latihan kita ni, jenis orbit satelit. Harap jelaslah di dalam kamu punya screen sekarang. Satelit mempunyai orbit yang berbeza bergantung pada fungsi satelit itu. Kenal pastikan jenis orbit satelit berdasarkan kedudukannya. TP1. TP1 maksudnya tahap penguasaan 1. Tahu. Okey. Jadi diberi ni tempat kosong kamu kena isi dan diberi contoh-contoh jawapan di atas dalam box warna biru. Okey. Jadi ini adalah skema dia. Kamu boleh tandakan. Alright. Orbit tinggi. Kalau kita tengok bentuk elips yang memanjang macam ni, yang ni paling tinggi sekali. Okey. High Earth Orbit. Okey. Jadi HEO dia punya singkatan, High Earth Orbit, sama atau melebihi 35,780 km. Okey. Jadi itu sangat jauh, paling tinggilah satelit ini mengorbit bumi. Okey, ingat mengorbit tu maksudnya mengelilingi bumi. Kemudian itu D, jawapan D. Jadi A. Kita tengok A. Dia adalah pada satah khatulistiwa. Okey. Kalau pada satah khatulistiwa itu adalah orbit geopegun. Right? Orbit geopegun. Kemudian B, tengok 2001 hingga 35,780 km. Ini diistilahkan sebagai orbit sederhana, iaitu medium earth orbit, MEO. Okey. Ingat. Kemudian C, tengok C. C macam mana bentuk dia? Hampir menyerupai elips juga C tu. Right, orbit geosegerak. Okey, 35,786 km dan sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Okey, sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Ni ingat garisan ni. Kemudian yang paling dekat dengan bumi sekali, tengok bulatan ni pun paling dekat dengan bumi. Orbit rendah. Okey, bumi. Low Earth Orbit. LEO dia punya singkatan. Kemudian kedudukan dia 180 km hingga 2000 km. Jadi yang mana paling laju perlu bergerak? Of course adalah orbit rendah bumi ni. Satelit ini yang perlu laju bergerak untuk mengelakkan dia daripada ditarik graviti bumi. Ingat analogi yang telah berikan kepada kamu, orang yang memandu motosikal yang menaik silinder ataupun dalam bulatan, jadi dia kena press, tekan minyak kuat-kuat. Okey, pulas minyak kuat-kuat dekat kedudukan yang rendah, kemudian dekat kedudukan yang tinggi, dia boleh gerak slow sikit. Tetapi dia kena kekalkan kedudukan tersebut. Okey,
supaya dia tidak jatuh ke bawah. Begitu juga dengan satelit. Kita tengok buku teks sikit. Ni ya. Ini kita tengok balik. High Earth orbit ni, ketinggian orbit adalah sama atau lebih 35,000. Ni orbit rendah warna kuning, paling dekat dengan bumi lah warna kuning ni. Low Earth orbit LEO, ketinggian dia adalah 180 hingga 2000. Kemudian ini orbit geosegerak, geosynchronous orbit. Ketinggian orbit ialah 35,780 km dan satah orbit yang mempunyai sudut kecolongan terhadap satah khatulistiwa. Kamu tengok GSO ni dia condong. Dia condong di bahagian tengah-tengah bumi, iaitu satah khatulistiwa. Alright, dan ketinggian dia agak jauh sebab bentuk dia pun elips juga, 35,786 km. Okay, kemudian orbit geopegun, ni warna hijau. Tengok warna hijau punya geopegun. Geostationary orbit, GEO, ketinggian orbit ialah 35,786 km dan satah orbit pada satah khatulistiwa. Okay, dan orbit sederhana medium earth orbit ni warna biru. Warna biru. Yes, warna biru. Okay, ketinggian orbit ialah 2,000 hingga 35,780 km. Okay, jadi ini adalah LEO, MEO, medium earth orbit. Okay, jadi settle dengan yang ni, tandakan betul sekiranya kamu buat jawapan yang betul, dan salah dan buat pembetulan sekiranya jawapan kamu salah, tak tepat. Okay, daripada rajah di bawah ni bentuk orbit kedudukan dan halaju satelit. Daripada rajah di bawah nyatakan dua bentuk orbit. Dua bentuk orbit senang saja, iaitu bulatan sempurna dan elips. Dua tu saja bentuk orbit. Okey. Ni adalah skema dia. Bulatan sempurna atau elips. Kemudian kenal pasti jenis kedudukan satu satelit dalam orbit elips dan gariskan jawapan yang betul. Okey, kedudukan apogee. Telah gariskan sajalah, adalah kedudukan satelit yang paling jauh dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Okey, apogee paling jauh. Manakala perigee paling dekat. Mana satu ni? Apogee yang ditandakan warna biru ini. Sekejap, cikgu cuba tulis skrin sekejap. Ni apogee lah, yang paling jauh sekali. Ingat, paling jauh adalah apogee. Paling dekat adalah perigee. Paling dekat dengan center of earth, center of earth. Okey, ni tengah-tengah. Okey. Kedudukan apogee adalah kedudukan satelit paling jauh dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. So, kamu gariskan atau bulatkan apogee. Kemudian B, kedudukan apogee, perigee adalah kedudukan satelit yang paling dekat dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Ni adalah perigee. Ni perigee, Dia adalah paling dekat dengan planet. Okey. Apa satelit semula jadi kita? Cikgu jawab sendiri. Cikgu tanya, cikgu jawab. Bulan, satelit semula jadi. Okey, baca pernyataan di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan. TP2. Tahu dan boleh buat. Untuk tetap berada di orbit, suatu satelit perlu bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi bergantung pada ketinggian satelit itu. Ini adalah pernyataan yang kamu perlu ingat. Apakah hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit? Jadi, kamu kena isi tempat kosong. Right? Ada tak diberi pilihan jawapan? Tiada. Jadi ini adalah jawapan dia. Jawapan cikgu, skema dia. Semakin tinggi orbit, semakin rendah halaju satelit. Yes. Ataupun semakin rendah orbit, semakin tinggi halaju satelit. Macam mana-mana kamu nak buat, asalkan dia vice versa, terbalik. Jadi ingat, semakin tinggi orbit tersebut, jauh dia daripada bumi, jadi semakin rendah halaju dia. Dia tak perlu bergerak dengan laju sebab graviti bumi, apabila kedudukan satelit itu semakin jauh, tarikan graviti itu semakin rendah. Okay, B. Berikan sebab kepada jawapan anda di 3A1. Give a reason for your answer. Semakin tinggi orbit, semakin lemah. Yes. Daya tarikan graviti terhadap satelit. Okay, kemudian C. Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada sebuah satelit yang sedang bergerak dalam orbit tetap. Kita tengok sekejap. Jika halajunya 1I berkurangan, terlalu rendah. Jadi apa yang kemungkinan akan terjadi? Yang itu yang kamu kena tuliskan di sini. Satelit ini akan terjatuh ke arah bumi. Okey, apabila halaju dia semakin rendah, tiba-tiba dia break,
dan sebagainya, atau terlanggar debris dekat angkasa. Kita tak tahu ada asteroid ke meteor ke jatuh kena dia. Jadi hal laju dia pun berkurang, itu menyebabkan dia akan ditarik oleh graviti bumi ya. Kemudian 2, meningkat terlalu tinggi. Satelit pula apabila dia terlalu meningkat kedua-dua kelajuan dia, jadi dia akan bergerak ke angkasa lepas dan akhirnya hilang kawalan. Okey, sebab dia tak mengorbit bumi dah. Okey, jadi kedudukan dan hal lajunya perlu ditentukan sebelum satelit itu berlepas ke angkasa lepas sebenarnya. Okey, itu telah dikira oleh engineer dan selalunya pihak NASA lah dah kira siap-siap ke mana arah berapa jauh satelit ini daripada bumi. Okey, berapa jauh satelit ini daripada bumi dan juga berapa hal lajunya yang sesuai untuk membolehkan dia kekal mengorbit bumi pada kedudukan tersebut. Itu telah dikira. Okey, tak boleh hantar satelit sebegitu saja ke angkasa lepas. Jadi itu saja berkenaan dengan jawapan di dalam buku kerja kita. Okey, harap kamu dapat tahu, dapat jawab dan boleh menjawab dengan betul lah. Okey, sekiranya kamu ada apa-apa soalan boleh tanyakan kepada cikgu. Yang ini cikgu dah semak dah kamu punya aktiviti 9.2. Okey, jadi kebanyakannya betul lah sebab jawapan dia ada di dalam buku teks. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.